Seterusnya, genre apakah yang digunakan di dalam Hikayat Raja Pasai? Hikayat Raja Pasai tergolong dalam genre sejarah yang banyak menceritakan tentang kisah Raja Pasai yang telah memeluk agama Islam. Ia meliputi tentang kisah pembukaan negeri, corak pentadbiran, politik, sosial, sejak dari kewujudan, perkembangan, zaman keemasan, kekalahan hinggalah zaman keruntuhannya. Jadi, Hikayat Raja-Raja Pasai bukanlah sebuah buku teks sejarah yang murni. Sebaliknya telah dimasukkan dengan unsur-unsur sejarah. Unsur mitos dan legenda diterapkan dalam bahan sejarah dan memerlukan interpretasi yang mendalam untuk mengetahui objektif dan tujuan pengarang istana ini. Jelaslah bahawa sastra sejarah ni merupakan genre yang terdapat di dalam Hikayat Raja Pasai. Sastra sejarah merupakan karya sastra tradisi yang menggunakan atau mengambil peristiwa-peristiwa sejarah sebagai sumber penulisan. Peristiwa-peristiwa itu meliputi sejarah sesebuah kerajaan, sejarah sesebuah negeri, asal-usul keturunan raja-raja, asal-usul kedatangan agama Islam dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa itu ditulis dengan memasukkan ciri-ciri sastra yang dapat dilihat dari segi teknik penceritaan, bentuk dan bahasa bentuk ayat. Sastra sejarah lazimnya ditulis dengan menggunakan judul yang dimulai oleh hikayat, silsilah, sarsilah dan tawarikh. Penulisnya dilakukan oleh golongan elit istana atas perintah raja. Seterusnya kita pergi kepada tujuan sastra sejarah digunakan dalam karya sastra. Karya sastra yang bercorak sastra sejarah dikarang untuk kegunaan istana dan kegunaan orang-orang bangsawan Melayu. Tujuannya ialah untuk merakamkan kebesaran, ketinggian dan kegemilangan sesebuah negara, kota atau kerajaan Melayu. Ia juga untuk menunjukkan kepada bangsa lain akan kebesaran bangsa Melayu. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri sastra sejarah. Sastra sejarah ditulis oleh individu yang berkhidmat di istana atas perintah raja. Isi sastra sejarah memberikan gambaran yang berlebih-lebihan tentang seorang raja atau sebuah kerajaan. Gambaran itu juga bersifat dongeng dan luar biasa kerana berlaku tokoh tambah dengan memasukkan unsur-unsur mitos. Akhir sekali kita pergi kepada struktur cerita sastra sejarah. Terdapat 3 bahagian struktur cerita dalam sastra sejarah. Bahagian awal mengisahkan asal-usul keturunan raja-raja, asal-usul pembukaan sesebuah negeri dan asal-usul kedatangan agama Islam. Bahagian pertengahan pula mengisahkan zaman kegemilangan sebuah kerajaan atau negeri dan bahagian akhir mengisahkan kejatuhan sesebuah